إخواننا كل كرامتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah, kita sentiasa ingatkan sama-sama kita untuk kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Kerana sesiapa yang bersyukur, maka Allah janji tambah lagi nikmatnya kepada kita. Kenikmatan yang kita nak ni kekal dan kita nak ditambah lagi. Serta ditambah tu pula tambah lagi nikmat lain yang belum kita nikmati. Apa yang mungkin kita tak dapat lagi? Mungkin kita belum dapat lagi khusyuk betul-betul dalam salat. Kita belum lagi dapat merasa rindu, yang mana rindu tu sampai keluar air mata kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara nikmat hak besar tu. Apa lagi? Selain nikmat-nikmat yang lain, ya. Mudah untuk buat amal. Kita rasa ringannya nak buat benda baik, ringannya nak bersedekah. Ya, itu antara kenikmatan-kenikmatan yang ada atas dunia yang menjadi gambaran apa akan kita peroleh di akhirat kelak. Maka oleh itu kita memperbanyakkanlah syukur. Dan ada antara kalangan waliullah yang mendapat gelaran wali ataupun mendapat gelaran orang soleh, kekasih Allah, dengan sebab banyaknya dia menangkap rahmat Allah. Maknanya bersyukur sangat. Jenis bersyukur. Sikit-sikit bersyukur, sikit-sikit bersyukur. Tengok tu bersyukur, tengok ni bersyukur. Sebab dia memandang semuanya dengan kacamata rahmat kasih sayang Allah. Jadi kita lihat sekeliling kita ni. Kita hargai, kita syukuri segalanya. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa doa agar kita termasuk di kalangan umat Nabi yang banyak berselawat kepada baginda Nabi. Kerana janjinya syafaat. Janjinya syafaat. Syafaat ni apa dia? Kalau di akhirat nanti syafaat ni syafati ala uzma. Nabi kata syafaatku ini adalah kepada orang yang berdosa besar. Syafaat ni untuk orang yang berdosa besar. Kalau dosa kecil macam mana? Dosa kecil ni banyaknya gugur on the way je. Dia gugur tu waktu kita on the way tu, kita berjalan tu gugur. Banyak gitu. Tapi untuk dosa besar ni memang dia kena taubat. Dan akhirat nanti ada bantuan khusus lagi untuk orang yang berdosa besar. Siapa yang jadi umat Nabi Muhammad tu, syafaatku kepada orang yang berdosa besar. Baik. Nak cerita di akhirat nanti, suasananya dia tak sama dengan suasana dunia. Kita atas dunia ni kita banyak tak nampak daripada nampak. Di akhirat nanti banyak nampak daripada tak nampak. Dia terbalik. Dia terbalik. Kalau di akhirat nanti, sebelum nak sampai ke akhirat tu, kita lalu kat dunia, kita lalu dengan suasana kematian, kita lalu ke alam barzakh, kita lalu di padang mahsyar, barulah jumpa hisab. Barulah tentu syurga neraka. Jauh lagi berjalan ni. Ya. Dan tu saya kata tadi, dosa kecil ni boleh terhapus on the way tadi. Sebelum nak sampai syurga neraka tu, banyak dosa kecil boleh terhapus di pertengahan jalan. Dosa-dosa ni boleh terhapus
dengan sebab rahmat kasih sayang Allah, maka banyak boleh terhapus begitu saja. Sebab tu kita ni jangan sesekali putus asa, putus harapan. Kalau atas dunia ni Allah nak bersihkan kita banyak cara. Dengan sakit, dengan ujian, dengan kemalangan, dengan bala bencana. Bila kita sabar, semua tu penghapus dosa. Antara jemaah dengan jemaah, solat jemaah dengan solat jemaah seterusnya, penghapus dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat, penghapus dosa. Ya. Siapa yang sembahyang sunat duha, hapus dosa. Banyak dia punya hapus dosa tengah jalan. Sedekah hapus dosa, silaturahim hapus dosa, ambil air sembahyang hapus dosa. Sebab tu saya kata on the way tu atas dunia saja dah banyak. Dekat sakaratul maut, sakarat kalau kita seksa sakit lebih pada orang, itu bukannya azab, itu penghapus dosa. Nak perhabis dosa lah tu. Bila perhabis dengan harapan lepas habis nyawa tu habislah dosa. Itu antara suci juga. Kita jenis mulut lancar ni kata ni azab lah ke ni. Masa muda ni malas sembahyang. Masa muda jenis sepak orang, terajar orang cepat sangat ni. Geng-geng apa dia? Geng Mail Lambung jugalah ni. Geng Mail Lambung. Geng Samsing juga ni. Ya. Bukan ni. Bukan Mail ni. Bukan Mail. Minta maaf. Terkeluar nak macam mana. Nah, jenis Samsing. Ya, jenis Samsing. Jangan kita cepat sangat mulut tu. Ya. Sebab itu salah satu cara Allah hapus dosa. Tak habis lagi. Bila masuk dalam kubur kena bedah dalam kubur tu. Tu penghapus dosa tu. Penghapus dosa. Pada mahsyar kalau tak habis lagi, kena lagi. Kurang-kurangnya insya-Allah bila sampai di mizan dosa tadi hapus, boleh masuk syurga. Masuk titian sirat, tak kena kait di api neraka, boleh masuk syurga. Mungkin jalan jauh sikit, lama sikit. Tak apalah, jangan masuk neraka. Daripada masuk neraka tu habis dah. Sebab antara tingkat dengan tingkat, alam dengan alam dah. Seksa atas dunia nak banding dengan seksa kubur lebih jauh. Seksa kubur nak banding dengan seksa di pada mahsyar, seksa pada mahsyar lebih kuat, lebih teruk. Seksa pada mahsyar nak banding dengan seksa dalam neraka, seksa neraka lagi teruk. Jadi jangan kena hak terakhir tu. Jadi perjalanan kita ni banyak cara Allah nak menyucikan kita, itu semua tanda rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Ya, tapi kalau boleh atas dunia ni sesat-sesat lah. Tak nak kena dalam kubur, tak nak kena dalam pada mahsyar tu. Nak sesat semua kalau boleh. Baik. Jadi begitulah kita kena dekatkan hubungan kita dengan Nabi. Cara yang paling utama adalah berselawat. Baik. Jadi kita tengok pada malam ini kita nak cerita lagi bagaimanakah gambaran cinta Nabi kepada umat. Kalau tadi syafaat, saya sebagai mukadimah. Yang ini kita nak sambung bagaimanakah gambaran cinta Nabi kepada umat. Nabi ingat kepada umatnya walaupun ketika hampir wafat. Ni cerita ni terkenal ni. Ketika Jibril alaihissalam duduk di sisi kepala baginda Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Jibril, ini adalah perpisahan dengan dunia. Maka berilah kepadaku berita gembira, ya, yang Allah beri kepadaku." Maknanya ni aku nak berpisah dah ni. Ada tak berita gembira yang Allah nak beri pada aku? Khabar gembira ni tak lain tak bukan nak cerita gembira untuk diri Nabi, tapi gembira tu merujuk kepada bagaimana keadaan umat bila Nabi nak tinggal. Jibril menjawab, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu wahai kekasih Allah. Sesungguhnya bila aku turun tu, aku telah tinggalkan pintu-pintu syurga dibuka dan para malaikat telah menghias-hias syurga berbaris-baris menunggumu, menyambut rohmu dengan penuh kemuliaan wahai Muhammad." Masa aku turun tadi langit bersiap dah. Langit sudah prepare nak menerima naiknya roh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat duk beratur daripada langit pertama sampai langit ke-7 dah beratur dah. Duk beratur sepanjang-panjang semua malaikat beratur. Bayangkan tak orang kenamaan datang tak dia beratur kiri kanan kan. Itulah gambaran dia. Itu atas dunia tu sikit sangat ni. Ni bayangkan seluruh malaikat pergi beratur untuk sambut roh Nabi saja. Baginda berkata, "Segala pujian adalah kepada Tuhanku. Berilah berita gembira kepadaku lagi wahai Jibril." Jibril pun menjawab, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahawa
pintu-pintu syurga sudah dibuka. Semua pintu dibuka. Sungai-sungai telah mengalir air. Pokok-pokok melambai-lambai. Bidadarinya sudah berhias menyambut ruhmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Baginda tanya lagi, wahai Jibril, segala puji itu bagi Tuhan. Berilah berita gembira kepadaku, wahai Jibril. 3 kali Nabi tanya berita gembira. Apa berita gembira? Jibril pun menjawab, engkau adalah yang pertama mempunyai syafaat dan yang pertama akan memberi syafaat pada hari kiamat. Nabilah pemilik syafaatul uzma. Baginda berkata, segala pujian adalah kepada Tuhanku. Jibril bertanya lagi, tentang apa lagi yang kau nak tanya kepadaku? Nak tanya apa lagi ni? 3 kali Nabi Muhammad tanya, itulah cerita jawapan Jibril. Malaikat Jibril tanya lagi, nak tanya apa lagi? Baginda pun menjawab, as'aluka an ghammi. Tanyakan kepadaku tentang kerisauanku, wahammi, dan kemahuanku. Man liqra'il Qur'an min ba'di, man li sawmi syahri ramadana min ba'di, man li hajji baitillahil harami min ba'di, man li ummatil masaffatu min ba'di. Aku bertanya tentang risaunya aku, tentang kemahuanku, tentang siapakah yang akan membaca Al-Quran setelah kewafatanku. Nabi tanya kepada Jibril. Siapakah yang akan berpuasa Ramadan setelah kewafatanku? Tentang siapakah yang akan menunaikan haji ke Baitillahil Haram setelah kewafatanku? Tentang siapakah umatku yang beriman setelah kewafatanku? Ni hak Nabi bimbang. Maknanya apa hak Nabi duk tinggalkan ini, ada tak orang yang nak meneruskan? Maka malaikat Jibril pun menjawab, abshir ya Habiballah, abshir, bergembiralah wahai kekasih Allah. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul qad haramtul jannata ala jami'il anbiya wal umami hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Bergembiralah wahai Muhammad, kekasih Allah. Fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, qad, sesungguhnya, haramtul jannah, aku haramkan syurga, ala jami'il anbiya, kepada seluruh nabi-nabi dan juga umatnya, sehinggalah tadkhulaha, engkau masuk ke dalamnya, wa ummatuka, dan umatmu juga, ya Muhammad. Maknanya apa dia? Bergembiralah wahai Muhammad. Sebab Allah ada kata tadi, Allah ada berfirman, syurga ni haram, tak boleh masuk selagi mana Nabi Muhammad tak masuk, selagi mana umat dia tak masuk belaka. Umat lain kemudian. Umat lain kemudian. Ya, maknanya tidak ada siapa pun yang boleh mendahului Nabi Muhammad dan umat baginda masuk dalam syurga. Hatta Nabi Adam, hak nombor 1, hak sulung pun masuk ke dia. Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad juga hak masuk pertama. Baginda pun bersabda, al-an tabat nafsi idzan ya malikal maut fantahi ila ma umirta. Sekarang barulah aku tenang, barulah aku rasa puas. Nabi kata, tabat nafsi, barulah tenang jiwaku. Idzan ya malikal maut, maka sekarang malaikat maut marilah ambil. Marilah ambil. Nabi panggil pula. Nabi pula panggil malaikat maut. Itu hebatnya. Nabi panggil malaikat maut. Okay, kalau gitu macam sekarang ni, ambillah. Selesaikanlah tugasmu. Saya rasa pernah cerita. Nabi Muhammad ni satu-satunya manusia, bukan satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang mana kalau malaikat maut nak ambil nyawa, dia minta izin dulu. Kalau makhluk lain tak ada, aku nak buat kerja dah ni, saya ready lah. Gitu je, paling-paling. Tapi kalau Nabi Muhammad tak, minta izin dulu. Minta izin dulu. Kalau kamu nak tangguh tak apa, aku mari lain kali. Ni macam tu. Sebab malaikat Jibril turun dengan malaikat maut. Malaikat Jibril dulu masuk dalam bilik Nabi tu. Malaikat maut tunggu kat luar. Sebelum dialog ni lah. Sebelum dialog ni, malaikat maut tunggu kat luar.
Ya, malaikat Jibril kata tu, kat luar tu ada dah malaikat maut tu. Ya. Ya, malaikat maut pun bagi salam kepada Nabi, ya Rasulullah, Assalamualaikum. Sekarang ni kalau kiranya patut sampai dah masa ni kalau ikutnya. Tapi tak apa, untuk tuan maka boleh pilih. Kalau rasa tak sedia lagi, saya datang lain kali pula. Ni untuk Nabi Muhammad seorang je. Malaikat Nabi lain tak ada, makna malaikat lain pun tak ada. Semuanya sesuai dengan aturan. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, minta izin dulu. Itu lebihnya. Baik, itu cerita Nabi. Nabi redha, Nabi puas hati tinggal dunia apabila dapat jaminan tentang umat baginda. Itu menunjukkan cintanya Nabi kepada umat. Baik. Kalau kita nak mati, kita cerita diri kita tak? Kita akan kisahkan diri kita. Selamat ke tidak, selamat ke tidak, selamat ke tidak. Cerita bab mati juga. Ni macam ni. Ada ulama cerita tak? Ada orang bila dekat dengan kematian, tak? Kalau kita pergi ziarah, ada hak pergi berdoa, betul? Pergi berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan apa semua kan? Dekat nak mati tu, keliling, orang duduk keliling tu, kadang-kadang ada hak berdoa dan juga si mati, orang hak nak nazak tu juga kadang-kadang berdoa juga. Okey, dalam hal ini ada perbezaan pendapat. Boleh ke tidak berdoa waktu tu? Wajar ke tidak berdoa? Macam mana hak Nabi ajar ketika dekat sakarat? Nabi ajar ketika dekat sakarat ni tak lain tak bukan kita banyak menyebut Allah ataupun la ilaha illallah. Siapa man akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Tak boleh la ilaha illallah, Allah pun tak apa dah. Allah pun tak apa dah, cukup dah. Baik. Antara doa dengan sebut nama Allah, mana lebih utama pada ketika itu? Jawab dulu. Berdoa ke sebut nama Allah? Ada hak berdoa, ada sebut nama Allah. Pada waktu ini sebenarnya kalau berdoa, kita cerita kita lah orang awam. Bila berdoa ni kadang-kadang boleh masuk bisikan lagi. Datang lagi bisikan. Sebab setan memang duk ready keliling tu dah. Inilah terakhir dia nak goda manusia ni. Memang dia jaga, memang dia ready saja. Bila berdoa, kalau kita orang awam ni mudah terkena apa dia? Agak-agak Allah nak terima ke tak doa aku ni? Datang saja persoalan tu habis. Agak-agak Allah nak terima ke aku ni dosa banyak? Agak-agak dosa aku ni diampunkan ke tidak? Agak-agak amalan aku diterima ke? Agak-agak tu kat depan tu. Bimbang. Tapi kalau kita sebut Allah, waktu tu anggota tak boleh nak gerak dah. Anggota ni dah habis tenaga dah. Tenaga terakhir memang sisa untuk lidah je. Allah. Ada fikir apa dah? Tak ada dah waktu tu. Kita Allah. Tak ada fikir apa dah? Allah. Maknanya apa dia? Semua kalimat duk masuk dalam tu belakang dah. Semua pengharapan kita, semua minta ampun kita, semua sangka baik kita, semua mencampur, semua duk dalam tu dah. Allah. Dengan arti kata, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, minta terakhir. Itulah kalimat hak terbaik bila dekat sangat. Itu hak terbaik. Tak ada dah kalimat lain. Bukan kata nak selawat dah, tidak dah. Waktu tu Allah. Kalau kita tengok macam mana Sayyidina Bilal tak? Sayyidina Bilal bila kena di batu tu, dia bukan nak baca selawat ke, nak baca takbir Allah Akbar, tak ada. Dia baca Ahad. Dia sebut Ahad. Satu perkataan saja. Menunjukkan segala yang dia tanggung tu Allah. Tak cakap banyak. Semuanya balik kepada Allah belaka. Itu besarnya kalimat. Besarnya kita ni manusia, tak boleh tidak Allahus Samad. Bergantung harap kita hanya kepada Allah semata-mata. Ingatlah tu. Jadi bila sampai satu masa, kita semua akan melaluinya. Waktu tu tak ada dah kalimat lain. Allah. Orang hak sekeliling pun sama. Bisik di telinga tu Allah. La ilaha illallah Allah. Jangan nak tanya benda lain lah. Saya nak mengaji apa Yasin tu sebelum tu lagi. Nak baca Yasin ke apa sebelum tu. Tapi kalau dekat sangat, bukan waktu baca Yasin.
Kena ada beza sikit. Baik. Seterusnya, tanda Nabi cinta kepada umat. Nabi mengucapkan syukur dengan amalan umat. Cinta Nabi bermula sebelum kita lahir, ketika dirinya hampir wafat, bahkan setelah kehidupan di alam barzakh. Dalam sebuah hadis bahawa amalan umat ditunjukkan kepada baginda setiap hari Jumaat. Hari ni malam Jumaat ni. Setiap hari Jumaat ditunjukkan amalan kepada baginda. Banyak kali dah baca hadis ni, tak apa, biar lekat. Hayati khairul lakum, tuhaddithuna wa yuhaddithu lakum, wa wafati khairul lakum, tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaih, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Hidup aku ni baik untuk kamu. Tuhaddithuna wa yuhaddithu lakum. Kamu boleh tanya aku dan aku pun boleh bicara, boleh bercakap, boleh jawab pertanyaan kamu. Wa wafati khairul lakum. Kematianku juga baik untuk kamu. Tu'radu alayya a'malakum. Dibentangkan kepadaku segala amalan kamu. Nah, fama ra'aitu min khairin, jika aku tengok ada di kalangan amalan itu, amalan kamu tu, amalan kita ni semua umat, khairin, nampak Nabi nampak hak baik, hamidtullaha alaih, aku puji Allah sungguh-sungguh. Makna bersyukur dan puji Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin, tapi kalau aku tengok amalan kamu tu amalan syarrin, amalan buruk, benda tak elok lah, istaghfartullah lakum, maka aku mohon ampunan kepada Allah untuk kamu. Itu Nabi duk alam sana pun masih lagi duk cana, duk fikir hal kita. Buat baik, Nabi puji Allah, ya Allah tambah lagi. Bila kita buat jahat, Nabi pula tolong minta ampun kepada Allah untuk kita. Baik. Lagi, syafaat Nabi untuk umat pada hari kiamat. Cinta Nabi adalah untuk umat dari dunia sampai kiamat. Dalam satu hadis Imam Bukhari menjelaskan bahawa pada hari kiamat manusia akan pergi memohon syafaat daripada Nabi Adam, lepas tu pergi ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya semua Nabi jumpa dah, semuanya tak boleh beri syafaat kepada manusia. Dan akhirnya last sekali jumpalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah, dalam riwayat lain, jumpa Nabi tu, Nabi duduk kat mana? Nabi duduk di atas satu puncak bukit. Ni cerita pada masa ni. Nabi duduk di satu tempat di atas bukit. Ramai-ramai cari Nabi. Jumpa Nabi di situ. Lalu barulah minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah kami. Mintalah kepada Allah agar disegerakan mula timbangan amal. Maknanya nak suruh buka mahkamah. Tak sanggup duduk lama-lama di padang mahsyar tu. Kalau budak sekarang ni panggil apa? Kena sidai. Kena duduk lama situ. Tapi bukan duduk saja ni. Masing-masing kita duduk dengan amalan kita masing-masing. Maka kalau teruk-teruklah. Kalau baik, amanlah dia. Senanglah dia. Baik. Satu hadis lagi. Aku telah memohon kepada Nabi agar memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Lalu baginda menjawab, akan aku laksanakan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di mana nanti aku nak cari kamu ya Rasulullah? Maka dia jawab baginda, carilah aku terlebih dahulu, cari di titian sirat. Kalau nak minta syafaat Nabi di akhirat, mula-mula cari aku di titian sirat. Maka Anas berkata lagi, kalau tak jumpa di titian sirat macam mana? Maka dia jawab Nabi, carilah aku di tempat timbangan amal, di mizan. Lalu Anas berkata lagi, kalau tak jumpa di mizan, maka baginda menjawab, maka carilah aku di telaga Haud. Carilah aku di telaga Haud. Sesungguhnya aku takkan tinggalkan 3 tempat ni. Nabi duduk berulang 3 tempat ni. Antara mizan, antara titian sirat, mizan dengan telaga Haud. Cari 3 tempat ni. Kalau dekat mizan, dekat titian sirat, Nabi doa lah. Nabi doa agar selamat lalu. Kalau dekat mizan, Nabi doa, Nabi duduk situ nak suruh berat timbangan amal. Kalau ada umat Nabi nampak berat di dosa, Nabi nak tolong. Waktu tu Nabi tolong. Berat, biar berat ke pahala. Lepas tu satu lagi di tenaga Haud.
Telaga Haud ni, dalam satu riwayat lain diceritakan ada 3 orang. Nabi, Saidina Ali dan Siti Fatimah. Waktu tu 3 orang ni akan menyambut kedatangan seluruh umat Nabi Muhammad yang berjaya. Seluruh umat lah, seluruh umat. Bukan yang berjaya saja, seluruh umat. Di situ dia akan melayani kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita mati dalam iman, insya-Allah kita jumpa di Telaga Haud. Sebab di keliling telaga tu, ada kata telaga, ada kata sungai. Telaga Haud tu, di situ ada piala yang siap sudah terukir nama. Dia ada tempat gantung tu, ada gantung piala. Di keliling Telaga Haud tu. Jadi kita masing-masing akan minum air daripada Telaga Haud tu, barulah kita boleh masuk syurga. Barulah kita masuk syurga. Jumpa di Telaga Haud dulu belaka, semua berkumpul di situ, minum jumpa situ, barulah masuk syurga kita. Cuci tu ataupun minum air hak mula-mula ni. Dan kita minum daripada bekas ataupun piala yang telah terukir siap-siap nama kita masing-masing. Boleh bayang berapa banyak. Yang melayan siapa? Nabi Muhammad, Saidina Ali dan Siti Fatimah. Dalam riwayat cerita lain pula. Baik. Dalam riwayat lain daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW berada di atas titian sirat mendoakan keselamatan umat baginda ketika mereka melaluinya dengan sabdanya, wa nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'imun 'ala as-sirat yaqul rabbi sallim sallim. Tuhanku, selamatkanlah. Nabi berdiri di hujung titian sirat, orang nak melintas tu, Nabi minta, ya Allah, salim salim. Rabbi salim salim. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah. Tak berhenti Nabi. Waktu tu orang lain tak boleh nak berdoa, tak boleh nak minta apa, tak ada dah. Orang lain waktu tu semua berserah dah. Tak ada dah. Tak boleh nak apa dah. Hanya Nabi saja hak dibenarkan angkat tangan waktu tu. Baik. Kemudian kita tengok pula, habis dah tajuk tu. Berapa dah? Ada dah lama lagi. Lepas setengah, ada 20 minit lagi. Sekarang kita akan tengok. Tadi kita cerita selama ni sebelum ni kita cerita bagaimana gambaran cinta Nabi kepada umat. Sekarang kita nak melihat bagaimanakah generasi terbaik umat ini. Tak lain tak bukan sahabat. Bagaimana mereka menunjukkan cinta mereka kepada Nabi. Nombor satu sekali, kita kena tahu bahawa para sahabat adalah orang yang paling mencintai Nabi. Ianya terzahir dalam setiap tindak tanduk mereka ketika mereka bersama dengan Nabi mahupun setelah kewafatan baginda. Sebabnya adalah cinta dan kasih sayang yang betul-betul tertanam kejap dalam hati mereka. Para sahabat, orang yang paling kenal, yang paling tahu tentang kedudukan Nabi, maka tidak hairanlah kalau mereka betul-betul cinta kepada baginda lebih dalam, jauh lebih besar berbanding kecintaan orang yang datang sesudah mereka. Sebab mereka ni duduk sezaman, mereka tengok Nabi sendiri depan mata. Kita hanya dengar khabar, dengar cerita, baca buku, hadis, dengar daripada ustaz mengajar je kita ni, cerita Nabi ni macam mana. Tapi sahabat ni duduk sekali, beza. Cinta. Kita cucu dengan Tok Wan kita. Tok Wan tak ada dengan kita, tak ada cerita. Kita tak ada dengan Tok Wan kita. Yang ada dengan Tok Wan kita mak kita. Mak kita ceritalah dia sayang kepada Tok Wan, mak dia Tok Wan. Cerita itu, cerita ni. Kita pun jadi sayang jugalah kepada Tok Wan sebab Tok Wan baik. Mak kata Tok Wan ni baik, balik sekolah dia terus jamu nasi, bukan jamu nasi saja, bagi buat sekodok sekali. Ceritalah apa hak gembira, apa dia suka dengan mak dia dulu. Anak cucu ni dengar sajalah. Tapi dalam masa sama dia turut menaruh rasa sayang kepada opah dia tadi, Tok Wan dan opah dia tadi. Tapi takkan sama dengan cintanya mak tadi kepada mak dia, kepada opah tadi. Cucu dia dengar ceritalah. Itu baru satu generasi. Kita ni hak jauh-jauh lagi ni.
1400 tahun punya cerita. Ya. Kita takkan dapat lawan macam mana sahabat kasih kepada Nabi, kerana mereka sezaman. Mereka duduk live dengan Nabi. Baik, yang pertama kita tengok bagaimana cintanya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, merujuk kepada 4 orang sahabat. Malam ni kita tengok. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Walladhi ba'athaka bil haqqi li islami Abi Talib kana aqarra." Ya, "Walladhi ba'athaka bil haqqi li islami Abi Talib kana aqarra li 'aini min islamihi, yani abahu Aba Quhafah. وذلك أن الإسلام أبي طالب كان أقر لعينيك." Dan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Islamnya Abu Talib, ya, li Abi Talib, li Islami Abi Talib, lebih aku gembira daripada Islamnya Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Ayahnya Abu Bakar sendiri. Abu Talib siapa? Pak saudara Nabi. Ya. Islamnya pak saudara Nabi itu, Abu Talib, lebih aku gembira daripada Islamnya ayah aku sendiri. Kerana apa? Kerana Abu Talib itu, kalau dia masuk Islam, lebih mengembirakan hatimu. Siapa mu tu? Nabi. Maknanya, dia lebih mengutamakan gembira hati Nabi berbanding gembira hati dia sendiri. Itu satu gambaran cinta betul Abu Talib ni kepada Sayyidina Abu Bakar ni kepada Nabi. Maknanya Nabi, ayah pak saudara Nabi kan, daripada kecil lagi. Sampailah satu tahap akhir hayat pun tak mengucap juga Abu Talib. Ya. Abu Talib ni tak mengucap juga sampai satu tahap, walaupun menyokong, walaupun membackup Nabi dalam usaha dakwah. Sebab tu ada ulama sebut Abu Talib ni, kalau dalam dia iman. Dalam iman, tapi sebab dia tak mengucap, tak jadi Islam juga. Sebab Islam ni wajib. Rukun syahadah ni 2. Rukun syahadah 2. Wajib sebut dengan lisan, wajib takrir dalam hati. Yakin dengan hati, tasdiq bil qalbi, takrir bil lisan. Itu rukun syahadah. Kena sebut dengan lisan, kena yakin dalam hati. Kalau Abu Talib ni, ada ulama sebut, dia hanya yakin dalam hati apa Nabi buat tu betul, tapi dia tak sebut di lisan, maka tak cukup syarat. Dia tidak Islam juga. Okey, ada sahabat. Sebab apa? Ada banyak cerita yang mana Abu Talib ni sikit pun tak larang Nabi, bahkan mengiyakan, bahkan bagi nasihat lagi, supaya tetap sabar, tetap tabah, tetap kuat. Sebab benda kamu buat ni betul berat. Ada rasa pernah cerita sini kan. Waktu awal-awal Islam tu, Nabi Muhammad semayang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni ada Abu Talib. Waktu tu Sayyidina Ali kecil lagi, dalam rumah main Zuhur. Lepas tu Abu Talib tengok, buat apa Muhammad dengan Ali ni? Buat apa ni? Buat apa ni? Lepas tunggu siap semayang, maka Abu Talib pergi tanya buat apa. Maka Nabi pun cerita. Abu Talib sikit pun tak bantah, sikit pun kata tidak. Bahkan dia pesan pula, suruh sabar, suruh kuat. Tak apa pun ayah backup. Dia tak panggil pak saudara lah, panggil ayah lah. Sebab Nabi kan lepas daripada Tok tak ada ni, Abdul Muttalib tak ada tu, kan Abu Talib ambil. Sejak daripada umur 8 tahun lagi. Abu Talib ni pak saudara ni, ayah lah, kira macam ayah lah tu. Daripada kecil lagi jaga. Baik. Memang kalau panggil pun dipanggil Abi. Abu Talib tu Nabi panggil Abi. Bukan panggil Ami, panggil Abi. Baik. Jadi Islamnya Abu Talib maknanya gembira hati Nabi. Gembira hati Nabi lebih diutamakan oleh Sayyidina Abu Bakar berbanding gembiranya hatinya sendiri kalau ayah dia masuk Islam. Baik, itu ceritanya. Abu Bakar berkata lagi, "Kunna fil hijrati wa ana atash, faji'tu bimadqati labanin, fanawaltuha lirrasul wa qultu lahu ishrab ya Rasulullah." Yaqulu Abu Bakrin fashariba Rasulullah hatta irtawaitu.
Ya, pernah aku berhijrah dengan Nabi. Maknanya cerita dalam gua lah ni. Aku bawa kepada Nabi semangkuk susu. Semangkuk susu, dan aku bawanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah minum. Rasulullah minum susu yang dibawa oleh Abu Bakar tadi. Maka Abu Bakar pun bercerita lagi. Maka Rasulullah pun minum sampai habis, sampai puas, sehingga aku pun rasa puas. Sehingga aku pun tu rasa kenyang. Cerita dia macam mana? Minumlah wahai Rasulullah. Abu Bakar berkata, Abu Bakar cerita balik ke orang lain ni, maka Rasulullah pun minum sehingga aku merasa puas. Bukan Rasulullah rasa puas, aku rasa puas. Maknanya kasihnya dia, baginda Sayyidina Abu Bakar ni kepada Nabi, Nabi buat tu sampai puas hati, dia hak puas hati. Dia yang puas. Maknanya kalau orang tu kenyang, dia hak kena rasa kenyang. Macam ayah-ayah, macam ibu-ibu buat kenduri lah. Tak? Kenduri lah kan. Dan kenduri ada makan tak? Ada makan kan? Tapi tuan rumah makan tak? Tuan rumah tak makan. Tapi dia puas hati tengok orang makan. Tengok orang datang rumah kita. Tengok orang bagi ucapan. Kita puas hati. Majlis kita berjalan lancar. Walaupun kita lapar. Betul tak? Kita turut merasa kenyang. Kita turut merasa kenyang dengan kenyangnya orang makan dekat rumah kita tu. Itu gambaran mudah lah tu. Nak puas hati kita tu. Pada awal dakwah Islam di Mekah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah antara individu yang berani mencabar dan melarang pembesar Quraisy daripada sakit menyakiti hati Rasulullah. Dia ni antara yang berani melawan, mencabar, jangan siapa-siapa usik Nabi. Kalau hak lain tak berani. Tak berani hak lain. Pernah Sayyidina hak berani ni berapa orang je. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lah hak berani. Sayyidina Umar lagi gedebeh. Lepas masuk Islam je, dia masuk Islam dengan sebab adik dia. Adik dia dengar adik dia baca surah apa tak ingat tu. Lepas dia dengar ayat Quran dibaca tu, dia terus pergi bawa panggil adik dia tu, nama Fatimah juga. Bawa pergi jumpa Nabi, nak masuk Islam. Lepas ngucap depan Nabi, lepas siap ngucap, dia terus pergi depan Kaabah. Wahai seluruh penduduk Mekah. Dia announce. Aku Umar sudah masuk Islam. Ada siapa-siapa tak puas hati dengan aku? Macam tu. Ada siapa-siapa tak puas hati dengan aku? Waktu tu dia pegang pedang. Dia pegang pedang. Ada tak siapa-siapa yang tak puas hati aku masuk Islam lah, maksudnya gitu. Sebab orang Islam lain semua kena balun. Semua kena. Kena hina, kena seksa. Kalau hamba-hamba kena habis lah. Kalau yang miskin-miskin memang kena lah. Kena hina, kena sepak, kena macam-macam. Kalau hamba lagi memang kena tangkap, kena seksa dengan Tuhan dia. Kalau hak taraf rendah, hak miskin, merdeka tapi miskin, ni memang kena pula dah macam. Tapi Sayyidina Umar masuk saja Islam, terus pergi ke Mekah, pergi depan Kaabah, angkat pedang, umum, aku dah masuk Islam. Ada siapa-siapa tak puas hati dengan aku? Macam tu sekali dia punya. Tak ada seorang berani. Abu Lahab tak berani, Abu Jahal, Abu Sufyan semua tak berani. Padahal tu Grabel juga tu. Tak berani dengan Sayyidina Umar. Maka setelah itu sebab Nabi ada doa. Nabi, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar. Dengan dua sama ada dengan dua Umar. Nabi doa pada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Sama ada Umar bin Abi Khattab ataupun Umar satu lagi lah. Nama satu lagi tu merujuk pada Abu Jahal. Merujuk pada Abu Jahal. Abu Jahal tu nama kunyah je. Dia Umar juga dia tu. Baik. Pernah Sayyidina Abu Bakar secara terang-terangan berpidato di hadapan orang ramai di Mekah. Tadi cerita Sayyidina Umar. Skip. Masuk balik. Berpidato di hadapan Kaabah, mengajak mereka mengikut ajaran Rasulullah. Musyrikin Mekah sangat marah, lalu memukul, mencederakannya sehingga tidak sedarkan diri. Bila Sayyidina Abu Bakar sebut macam tu ramai-ramai, pakai beginilah, pergi khumun, pakai pukul sikit seorang sampai pengsan, sampai tak sedar. Maka beliau tidak sedarkan diri dan akhirnya diselamatkan oleh ibunya sendiri. Mesti bising, khabar cerita sampai ke rumah, beritahu mak, Abu Bakar kena balun di Pekan tu. Mak dia turun lah, pergi tarik, pergi tengok. Jadi sampai satu tahap berhenti orang sebab mak dia pergi ambil sendiri.
Ketika sedar dari pensan, bila mak balik sampai rumah apa semua tu, duk lap apa duk lap luka apa semua. Sedar daripada pensan, Sayyidina Abu Bakar mengalami kecederaan yang sangat teruk. Beliau tidak terus mengeluh dan tidak bertanya siapa yang pukul. Kalau kita siapa pukul tu kita tanya, siapa pukul aku ni? Ni siapa sini? Sini siapa katok? Sini siapa buat? Dia nak ingat, nak balas balik lain kali. Tak, tu kalau kita, Sayyidina Abu Bakar dia tak sibuk tanya siapa pukul dia. Sebaliknya beliau minta kepada mak tolong tunjuk Nabi kat mana? Tolong tunjuk Nabi kat mana? Tolong tunjuk Muhammad Rasulullah kat mana? Maka pada ketika itu Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Baik. Abu Bakar dipapah oleh ibunya menuju ke rumah tersebut. Mak dia papah bawa pergi. Sebaik saja melihat kepada wajah Rasulullah, maka Abu Bakar berkata, segala sakit yang aku rasai hilang dengan sebab melihat kepada wajahmu. Sakit-sakit hak dia duk kena ni hilang begitu saja apabila melihat kepada wajah Rasulullah. Nak beritahu betapa kasihnya. Saya boleh cerita je, dan tuan-tuan semua boleh dengar, ibu bapa sekalian boleh dengar je. Tapi nak rasa sendiri tu, nak memahami, masuk dalam jiwa, Allah yang bagi. Sekarang kita boleh dengar. Macam mana nak relate dengan kehidupan kita tu, tak ada contoh rasanya. Tak ada contoh. Tak jumpa contoh rasanya. Macam mana cinta tu sampai boleh menghilangkan sakit. Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat menyebutkan, beliau sanggup membiarkan kalajengking menyengat kakinya ketika bersama-sama Rasulullah dalam Gua Sur. Dan dalam peristiwa hijrah di Madinah, beliau berbuat demikian sambil menutup lubang-lubang dalam gua tersebut yang mungkin akan keluar ular ataupun kalajengking. Kenapa sebut atau? Sebab satu riwayat sebut kalajengking, satu riwayat sebut ular. Beliau tidak akan tidur bagi memastikan binatang tu tidak mencederakan Nabi. Bila masuk Gua Sur tu, maka Nabi tidur atas riba. Nabi tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar. Jadi keliling-keliling tu banyak lubang. Dalam gua tu ada lubang. Lubang-lubang tu maknanya rumah kepada binatang-binatang tadilah. Kita tak tahu apa keluar. Ular ke kalajengking ke apa semua dah. Maka bila tengah-tengah tutup tu, sini tutup dengan kaki, tutup dengan tangan, habis semua tempat tutup ni, maka beliau disengat, kakinya disengat. Rasulullah yang sedang terlena di ribaannya, walaupun sangat sakit, tetapi beliau tahan dan tidak mahu mengganggu tidur Rasulullah. Bunyi mulut pun tak ada. Rasulullah tersedar sebab Sayyidina Abu Bakar keluar air mata. Tahan sakit tu keluar air mata je. Tak ada bunyi aduh tu, tak ada. Tak ada nak mengelak, apatah lagi nak bergerak paha hak Nabi duk tidur atas dia ni. Keluar air mata, jatuh atas pipi Nabi. Baru Nabi tersedar. Nabi tengok muka Sayyidina Abu Bakar sedang menahan sakit, kena sengatan kalajengking tersebut. Itu cerita Sayyidina Abu Bakar. Ada satu riwayat lain, cerita Gua Sur juga. Dan ni cerita kalajengking. Ada cerita lagi, cerita ular. Rupa-rupanya dekat Gua Sur tu ada satu ular yang sudah menunggu 1000 tahun. Usia dia lebih 1000 tahun dan dia duduk dalam tu sudah 1000 tahun menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Ni daripada ular ni sejak zaman Bani Israel lah ceritanya ni. Apabila dia terdengar dalam kitab Taurat, bukan kitab Injil, kitab Taurat, yang akan ada Nabi akhir zaman, maka ular tu merasa rindu, merasa kasih, sebab dalam dia cerita kehebatan Nabi akhir zaman ni. Jadi dia rasa kasih, dia rasa teruja, dia rasa rindu nak berjumpa rasanya. Maka ular tu minta kepada Allah, ya Allah, aku nak jumpalah dengan Nabi akhir zaman ni. Aku nak jumpalah. Maka Allah pun arahkan, wahyukan kepada ular tadi supaya duduk di satu gua, tunggu situ. 1000 tahun. Maka dia berjumpalah dengan Nabi waktu peristiwa hijrah ni. Okey. Kisah ini ada ulama yang riwayatkan. Tapi kalau daripada sudut sahih tak sahih tu saya tak pasti. Ada ulama ceritakan. Sahih tak sahih ni kalau boleh dia hanya berkait dengan hukum hakam. Kalau cerita bab riwayat-riwayat ni ada ringan, ada keringanan sikit. Jangan palsu sudah.
Dia ada keringanan sikit. Baik. Jadi mana benda ni ada cerita dalam kitab. Ada seekor ular yang 1000 tahun menunggu Nabi dalam gua Sur tadi. Jumpa dengan Nabi time peristiwa hijrah. Lepas tu dia tak ada lah, matilah. Mana memang dia hidup untuk tunggu Nabi. Dia hidup untuk tunggu jumpa Nabi saja. Sebab dia minta dengan Allah. Dia minta dengan Allah, Allah bagi. Baik, itu sajalah untuk hari ni. InsyaAllah kan. Okay. Jadi InsyaAllah lain kali kita akan sambung bagaimana pula cerita sahabat-sahabat lain pula. Kita tengok Sayyidina Umar pula lain kali pula lah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.